Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Abdul Rahman, penulis kepada buku Di Bawah Tuduhan Kisah-Kisah Al-Quran. Dan saya mahu berkongsi dengan saudara-saudari semua mengapa saya menulis buku ini. Kita sudah membaca banyak cerita-cerita dari Al-Quran dalam bentuk pelbagai jenis buku. Ada buku yang bersifat tafsir, iaitulah cerita-cerita Quran berdasarkan perspektif tafsir. Ada juga buku-buku yang membawa fakta-fakta penemuan mengenai cerita-cerita di dalam Al-Quran, apakah penemuan-penemuan terbaru. Dan ada juga karya-karya yang mencampur adukkan antara kebenaran dan riwayat-riwayat ataupun cerita-cerita yang dipertikaikan. Tetapi bila saya berinteraksi dengan pelbagai jenis buku yang berbicara tentang nabi-nabi, tentang tokoh-tokoh dalam Al-Quran, saya merasakan ada perkara yang masih lagi belum disentuh oleh para penulis kisah-kisah Al-Quran dalam bahasa Melayu khususnya, iaitulah persoalan mengenai mengapakah cerita Nabi Nuh alaihi salam bertaburan di dalam Quran di banyak surah. Kenapa tidak diletakkan dalam hanya satu surah namanya surah Nuh? Kerana surah Nuh ada di dalam Quran. Jadi salah satu bab dalam 50 bab buku saya ini adalah menjawab hikmah berdasarkan siasatan saya kepada apa yang dilakukan, apa yang difikirkan oleh para ulama tafsir. Mengapakah cerita Nabi Nuh dengan anaknya dalam surah Hud? Mengapakah cerita Nabi Nuh bermunajat, berdoa dalam surah Nuh? Mengapakah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dalam suratul Ankabut? Jadi setiap cerita Nabi Nuh ini, ia tidak boleh diletakkan dalam satu surah, kerana Quran bukan buku sejarah yang menceritakan daripada awal sampai ke hujung kisah tentang seseorang tokoh. Jadi saya berusaha untuk membuktikan setiap kisah di dalam Al-Quran adalah mengukuhkan tujuan sesuatu surah itu diturunkan. Dan setiap kisah yang Allah Ta'ala akan paparkan di dalam sesuatu surah adalah kisah yang ahsanal qasas, adalah sebaik-baik kisah untuk kita memahami apakah tujuan surah itu diturunkan. Tidak semua tokoh Nabi diceritakan dalam Quran atau diperincikan ceritanya di dalam Quran, seperti surah Yusuf, satu-satunya Nabi yang Allah perincikan ceritanya daripada awal kanak-kanak sampailah menjadi menteri, dan dihimpunkan pula dalam hanya satu surah. Jadi persoalan ini adalah persoalan yang saya tidak menemui jawapan daripada buku-buku yang bertemakan kisah-kisah Nabi ataupun kisah-kisah Al-Quran. Jadi saya berhasrat untuk mengisi kelompangan itu dengan tajuk buku saya Di Bawah Tuduhan Kisah-Kisah Al-Quran. Nama Di Bawah Tuduhan memberikan indikator seseorang yang meraih ketenangan dan kedamaian jiwa bila bersandar di bawah pohon. Inilah yang diharapkan daripada pembaca Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran 1/4 adalah cerita-cerita daripada masa lampau. Tetapi tagline buku saya adalah bukan sekadar cerita daripada masa lampau. Kerana saya sebut di dalam mukaddimah buku ini, apabila sesuatu cerita daripada masa lampau, yang melaporkannya, yang membentangkannya, yang memberitakannya adalah Allah Azza wa Jalla, maknanya cerita itu akan berulang, kerana Allah mengetahui masa lampau dan Allah mengetahui masa hadapan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi bila Allah tidak menyebut nama Qabil dan Habil, maka fahamlah kita kerana mengikuti hawa nafsu seseorang boleh membunuh saudaranya sendiri. Ia bukan hanya cerita Habil dan Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut nama lelaki dari hujung kota dalam surah Yasin, kerana perjuangan dakwah walaupun seorang diri
tetapi ikhlas mahu membantu dakwah. Bukan hanya cerita Habib An-Najjar, tetapi cerita yang seharusnya kita jadikan ayat-ayat itu sebagai motivasi diri kita. Mengapa Allah tidak menyebut nama isteri kepada menteri, iaitu Zulaikha? Saya sebut dalam buku ini, antara hikmahnya adalah bab kata Sya'rawi, wanita yang tergoda pada lelaki yang tampan atau sebaliknya, bukan hanya cerita Zulaikha. Jadi buku ini saya cuba sentuh perkara-perkara yang belum disentuh, khususnya dari sudut lataif, kelembutan dan kehalusan bahasa Quran. Di sebalik Allah Ta'ala sebut thumma tawalla anhum, iaitulah satu ekor burung hudhud, burung Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman suruh jatuhkan surat kepada Malikatus Saba, Nabi Sulaiman Allah rakamkan, walaupun dalam dua perkataan tawalla anhum, berpalinglah daripada kerajaan Sabak selepas kamu menjatuhkan surat tersebut. Apa makna berpalinglah selepas kamu menjatuhkan surat tersebut? Ini memberikan indikator bagaimana cerita yang kita tahu tentang Malikatus Saba di dalam suratul Naml adalah sebenarnya laporan terperinci hasil perisikan dan pendengaran burung hudhud. Sebab tu dia perlu berpaling, dia perlu mendengar dari kejauhan. Jadi perkara-perkara, walau satu patah perkataan, saya berikan perhatian dalam buku ini supaya walaupun tidak semua cerita disentuh daripada Al-Quran dalam buku ini, kerana saya dalam proses nak siapkan di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran 2.0, 3.0, tapi hasrat saya buku ini membuka fikiran masyarakat betapa cerita di dalam Al-Quran seharusnya kita memandangnya sebagai sebaik-baik cerita daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi standardnya tidak sama dengan sebarang cerita-cerita manusia yang kita baca daripada buku-buku sejarah. Jadi tuan-puan sekalian, demikianlah hasrat penulisan di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran. Mudah-mudahan akan menyebabkan anda bukan menghargai tokoh ataupun Nabi berkenaan sahaja sehingga anda mahu mengkaji lebih lanjut, tetapi lebih menghargai Al-Quran itu sendiri. Ya, kenapa cerita Qarun Allah Ta'ala letak dekat hujung-hujung, bukan letak di awal-awal suratul Qasas? Ya, kenapa suratul Al-Qasas selepas suratul An-Naml, selepas suratul Syu'ara? Kenapa dekat banyak ada tempat Allah sebut Qarun dulu baru Allah sebut Firaun dan Haman? Kenapa di surah lain pula Allah sebut Qarun di kemudian Allah dahulukan Firaun dan Haman? Semua perkara ini dari aspek lataif ataupun kehalusan bahasa, pemilihan perkataan, kedudukan ayat, kedudukan surah, saya berhasrat untuk memberikan sentuhan ulumul Quran tersebut menerusi buku ini. Semoga mendapat manfaat kepada tuan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.